We were given so many prizes. We changed the desert into oasis. We built buildings of different lengths and sizes, and we felt so very satisfied. We bought and couldn't stop buying. We gave charity to the poor cause we couldn't stand it crying. We thought we paid our dues, but in fact to ourselves we're just lying. Oh, I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. We were told what to buy and we bought. We went to London, Paris and Costa del Sol. We made sure we were seen in the most exclusive shops. Yes, we felt so very satisfied. Dia gemuk ataupun saya kena lantang sikit. Allah insyaallah. Zaman sekarang ni banyakkan kita dah banyak perubahan dah banyak berlaku. Pada zaman saya kecil dulu, saya kalau duduk kat surau-surau, saya akan jumpa kawan-kawan saya umur saya lebih kurang 12 tahun tu ramai, ada 20 orang, ada 30 orang. Tapi zaman sekarang ini dah kurang. Banyakkan orang-orang yang dah lanjutan umur. Lepas tu banyak saya mengajar di surau-surau masjid pun sama juga. Banyakkan orang yang dah lanjut usia. Saya risau, yang kita risaukan akan datang kosong masjid ni. Orang tua meninggal, habis masjid ni tak ada orang muda. Kita nakkan orang muda tu je yang ganti pada akan datang. Kerana al-masjidu ussisat 'ala taqwa. Allah Ta'ala kata masjid ni dihidupkan atas taqwa, atas istilah takut pada Allah Ta'ala dan melaksanakan undang-undang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tak usahakan atas mereka, siapa yang nak usahakan? Kalau kita cakap kita doa saja tawakal kepada Allah Ta'ala, ibarat kita suruh Allah Ta'ala yang buat kerja, bukan kita yang buat kerja. Sebenarnya Allah Ta'ala suruh kita buat kerja supaya orang lain dapat rahmat dan hidayat. Lepas tu hidayat ni pula bukanlah hidayat ni didapat dibagi macam bagi beli-beli. Kita kena usahakan juga. Kita nak beli kereta, kita nak beli rumah, kita besar sikit, rumah besar sikit, kita kena kerja kan. Kita kena gaji lebih baru kita dapat kereta. Kita nak dapatkan rumah besar pun duk fikir hari-hari kan. Isteri kerja, suami pun kerja kan, anak pun tak mana pergi kan. Hari-hari kerja nak carikan rumah yang besar. Bila dapat rumah besar, sibuk dengan perniagaan yang lain lagi. Macam-macam lah kita jumpa orang yang disibuk dengan pekerjaan dia. Akhir-akhir zaman sekarang ni kan, yang kita punya perundangan kita bukan perundangan Islam. Lagi-lagi pada zaman sekarang ni yang kita perundangan bukan perundangan Islam. Kalau kita cakap negara kita Islam, ya betul, negara kita negara Islam, orang ramai orang Islam. Tetapi perundangan kita bukan perundangan orang Islam, perundangan section daripada British. Benda ni sepatutnya kita kena fikirkan, ubahkan supaya macam mana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Macam mana kita nak fikirkan? Bukan kita nak perang orang, bukan nak tembak orang, bukan nak gaduh dengan orang, bukan cara macam tu. Caranya lah kembali pada Quran dan hadis atas sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh tegakkan agama di Madinah, asalkan di Madinah tempatnya tempat orang suka bunuh-membunuh. Yasrib, nama tempat tu Yasrib. Dan tempat tu tempat orang yang bunuh-bunuh. Bila orang tengah di Madinah ya. Yang peliknya di Madinah pula orang Yahudi dah bertapak kat situ. Orang yang Majusi dah bertapak kat situ. Orang Nasara dah bertapak kat situ. Orang yang beragama Nabi Musa dah bertapak kat situ. Orang beragama dengan Nabi Daud pun bertapak kat situ. Orang agama pegang dengan agama Allah, Nabi Allah Isa dah bertapak kat situ. Kenapa mereka bertapak kat situ? Mereka tunggu akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan tunggu Nabi, dia bukan Nabi Muhammad, dia tunggu seorang Nabi pengganti Nabi Allah Isa dan akhir-akhir Nabi tunggu kat Madinah. Tetapi mereka ni tak pernah urusan dengan orang Arab di Madinah. Kerana apa? Dia orang kenal orang Arab Madinah ni ada Khaus dan Khadraj.
Mereka sentiasa bergaduh antara sama lain. Dan orang Yahudi dan orang Nasara selalu cocok. Orang Yahudi gaduh dengan orang, orang ni suruh gaduh dengan orang ni. Itulah orang Yahudi pergi panggil, suruh diorang gaduh-gaduh. Apabila dalam penjagaan orang Yahudi, orang Arab Madinah meniaga dengan orang-orang Aus atau Khazraj, menipu orang Yahudi kan. Dia tipu orang Majusi dan sebagainya. Dia tipu-tipu orang ni. Dia orang kata apa? Akan datang, akan turun Nabi, akan sembelih kau orang semua ni. Bila datang Nabi nanti, kami akan ikut Nabi tu sembelih orang Madinah. Itu orang Yasrib, Khauz dan Khazraj. Habis datang ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua orang yang menentang Nabi Muhammad. Itu yang peliknya. Asalkan mereka dah tunggu begitu lama sekali. Orang dah tapak kat Yasrib kan. Lepas tu kat Madinah pula, kalau sejuk, sejuk sangat. Kalau panas, panas sangat kan. Kalau musim sejuk, kita punya pakaian kita macam orang Eskimo. Sebab punya sejuknya masuk kat tulang kita. Nak mandi pagi, insya-Allah tak akan mandi kan. Banyak kan, memang kat sana memang. Lepas tu memanglah adat orang Arab ni seminggu sekali mandi kan. Malam Jumaat je lah mandi. Malam Jumaat, sebab apa malam Jumaat mandi? Wallahu alam, fikir sendiri. Lepas tu memang lepas tu kalau kita pergi ke lorong-lorong yang kecil-kecil kan, malam hari Jumaat mesti banjir kat situ. Kalau kita mesti lecak kan. Sebab mereka memanglah seminggu sekali memang mereka mandi. Hari lain memang mereka tak mandi. Kerana kalau hari-hari mereka mandi, mereka boleh jadi demam. Sebab kalau musim sejuk, diorang tu terlampau kuat. Kalau hari-hari mandi, badan tak boleh nak tahan. Dan begitu juga dengan musim panas. Mereka kalau panas, panas sangat. Kalau ikut kajian orang sains kata, bawah Madinah tu ada Mars. Tetapi orang kafir memang payah sangat nak masuk ke dalam Madinah dan Mekah. Dan sampai sekarang ni orang kafir nak sangat masuk ke Mekah, nak sangat masuk ke Madinah. Sampai sekarang ni mereka berusaha nak masuk ke dalam. Ramai daripada kawan-kawan saya yang mengaji lama kat Mekah, dia cakap banyak kapal terbang orang kafir hilang di Mekah dan hilang di Madinah. Helikopter yang dibawa masuk, nak tengok kat Mekah macam mana keadaan Mekah, nak teropong tempat ni, tanah macam mana dengan alat-alat, masuk hilang dengan helikopter hilang. Masuk dalam terbang, nak masuk rendah sikit, nak tengok apa dalamnya, nak tembak apa dalamnya, terbang pun hilang. Apa ramai. Tapi masih lagi mereka degil, orang kafir degil, Jerman ke, Perancis ke, Jepun ke kan, British ke, Amerika ke, memang mereka nak tahu apa yang ada kelebihan sangat yang ada kat Mekah dan kat Madinah. Kerana mereka tak boleh nak masuk. Dalam sejarah mereka, kalau masuk hilang, masuk je hilang, tak ke mana pergi, wallahu alam. Sampai mereka buat kajian pada tahun masa masuknya tahun 80-an, mereka masuk sedikit di Mina, di Arafah, dan mereka masuk sampai ke Mina, mereka buat satu kemah. Kemah tu kebal. Kemah ataupun bangunan yang kebal daripada kena terbakar. Bila dia masuk dalam tu, dia buat terbakar kemah, terbakar bangunan tu. Masuk lagi dalam, terbakar lagi. Dan sekali mereka buat satu alat supaya benda tu boleh jadi beku. Bangunan tu boleh jadi beku. Lepas tu dia masuk lagi sikit di Mina, apa jadi? Tiba-tiba hujan ais, hancur semua tempat. Itu kerjanya Allah Ta'ala nak jagakan Mekah dan Madinah daripada orang kafir. Atau usaha nak jaga Mekah dan Madinah, tak perlu dan diusahakan untuk penjagaan dia punya daripada orang kafir, tak perlu, kerana Allah Ta'ala dah jamin untuk menjaga je. Tetapi apa yang perlu pada umat Islam, apa yang perlu pada orang individu Islam, iaitu jaganya Islam tu sendiri. Daripada segi akhlak, dari segi akidah, dari segi Islam, dan dari segi tasawuf, dan dari segi semua apa, itu yang kita kena jagakan. Kerana apa? Dalam Al-Quran kata, ma la yasalu amma na'malun, kami takkan tanya apa yang kami buat. Kami takkan tanya Malaysia ni kenapa aku jadikan, Iraq kena bunuh-bunuhan semua apa, Allah Ta'ala takkan tanya. Allah Ta'ala tanya apa yang kamu buat. Bal nas'alu amma ta'malun, tetapi bahkan kami akan tanya apa yang kamu buat atas urusan yang telah kami tanggungjawabkan pada kamu. Pertanyaan, kalau kita cakap Islam, iman, ihsan kan, lepas kita cakap fiqah, ilmu fiqah ditanggungjawabkan kita, semua tu ulama-ulama kata dibahaskan, dipecah-pecahkan kerana nak memahami Al-Quran lebih mendalam lagi. Kerana ilmu tauhid 2/3 Al-Quran. Ilmu fiqah ahkam, bagian wajib, bagian haram, bagian makruh, bagian harus dan sebagainya, diambil daripada 500 ayat daripada Al-Quran.
bab tasawuf pula berkaitan dengan sifat-sifat peribadi Nabi SAW, iaitu sifat-sifat tawakal, sifat suap serah pada Allah Ta'ala, sifat-sifat cara berdoa, sifat-sifat maaf, sifat-sifat macam mana selesaikan masalah. Itulah namanya sifat tasawuf, iaitu macam mana kita nak ubahkan orang manusia daripada jahat sejahat-jahat manusia menjadi sebaik-baik manusia. Orang sejahat-jahat manusia di atas muka bumi pada zaman Nabi SAW, orang tu nak bunuh Nabi, kan? Dia nak pancung Nabi. Apa yang Nabi buat, dia nak meleweng apa yang Nabi cakap. Nabi cakap kita kena kasih sayang dengan budak kecil, kita kena bunuh budak kecil tu, kan? Lepas tu orang pelikir cakap, kamu cakap macam tu, kamu buatlah sendiri. Siapa orang tu? Ialah Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia yang bunuh anak je sendiri. Lepas tu dia pukul orang. Lepas tu orang kata, kalau orang kata saya ni payah sangat nak taubat dengan Allah Ta'ala, payah sangat sebab apa? Minum arak dah banyak sangat. Lepas tu kita tanya pula, macam mana kamu minum arak? Dia cakap, minum kan. Ada tak kamu ambil tengkorak manusia yang kamu bunuh, kamu letak arak dalam tu, kamu minum? Mestilah tak ada. Tapi Sayyidina Umar, orang yang dia bunuh, jadikan tengkorak je sebagai cawan, dia letak air dan diminum air dengan tengkorak orang yang dibunuh, dibangga-bangga dengan khalayak ramai. Tetapi Rasulullah ubahkan Sayyidina Umar Khattab menjadi orang yang sebaik-baik manusia. Dan dia, kita pergi di Madinah, dia duduk di rumah Nabi SAW, menunjukkan masih lagi terbuka jalan kita untuk kembali pada jalan yang betul. Masih lagi hidup, masih lagi roh ada dalam perut. Roh, selagi mana roh tak sampai ke halqum, masih itulah ada jalan untuk kembali pada jalan Allah. Matahari masih lagi matahari tak terbit, kan? Terbit di barat, masih lagi tak terbit di barat, maka masih lagi jalan taubat tu terbuka. Jalan untuk jalan pada agama tu masih terbuka. Jalan untuk faham agama tu masih terbuka. Jalan untuk buat agama tu masih terbuka, bukan tertutup. Lepas tu kalau orang kata pula, kita ni hafal Quran susah Ustaz, kita nak hafal Quran susah. Di Pakistan dan India ada umur perempuan 80 tahun dah hafal Al-Quran. Start umur 80 tahun, 83 dah hafiz Al-Quran. Macam mana dia boleh buat? Wallahu alam. Sebabkan dia usaha atas nak dapatkan apa yang dia hendak. Kalau dia usaha atas benar yang dia hendak, dan lepas tu dia azamkan dalam hati ni, apa yang aku buat patut buat, dia akan gerak. Macam mana? Macam kalau kita nakkan satu benda, nakkan kereta besar, kita hari-hari fikir, kan? Kalau budak kecil, kan, nakkan satu benda, hari-hari cakap mak, kan? Lepas tu mak cakap, kalau kamu dapat ni, dapat SPM, kan, 12A atau berapa A, kamu akan dapat. Maka dia rajin dah belajar dan sebagainya untuk dapatkan apa yang dia hendak. Begitu juga dengan kita. Apa yang sepatutnya kita pentingkan, kita fikirkan, kita tenungkan, apa yang sepatut kita fikirkan. Semua ni akan mati. Semua orang akan mati. Dan segala Nabi-Nabi, segala Rasul, dia ajak orang supaya ingat sesungguhnya dunia ni hanyalah sementara. Hanyalah tempat untuk kita ambil jalan, untuk kita buat amalan-amalan kebaikan, untuk kita kembali pada alam barzakh, iaitu alam yang temu ni, alam akhirat. Apa tu yang akan tanya dalam alam kubur? 6 persoalan yang sudah kita tahu, dan jawapan pun kita dah tahu, kan? Lepas yang nombor 7 pula, semua orang pun dah tahu apa nak cakap, apa benda. Itulah yang kita takutkan. Yang itulah semua guru-guru takut. Apa yang kita nak jawab pada Allah Ta'ala kat kubur nanti. Takkanlah semua orang tak mati. Ada tak orang kat sini tak mati? Itulah kita takutkan. Sebab dalam kubur tu, bila kita meninggal, kita akan lihat anak kita, cucu kita, cicit kita, bawah lagi. Jadilah satu kampung apa yang dia buat masa kita hidup. Kalau mereka buat kebaikan, mereka doakan kita, buat kebaikan dan sebagainya, benda-benda yang baik, Allah Ta'ala suka, sayang, semua apa buat, maka menggembiralah dia dalam kubur. Tetapi kalau dia lihat yang luar atas kubur tu, anak dan cucu-cucu semua apa, ibu-ibu, cucu-cucu dia buat kejahatan dan sebagainya, lagi-lagi tak semayang, apa jadi dalam kubur? Takkah dia sedih? Dia boleh tengok ni, nak tegur tak boleh. Dia tengok apa orang buat di atas kubur, kan? Kita pula tak lama lagi pun sama juga akan masuk kubur, kan? Semua orang akan masuk kubur, kan? Apa yang akan tanya dalam kubur yang kita takutkan awal sekali, kan? Kalau saya tanya mudah je, tetapi mungkar dan nakir. Mungkar seperti burung, kan? Seperti burung yang mata menyala, orang kata macam naga.
Nangkir pula seperti peti. Macam mana kita nak jawab kan? Kalau cakap ayah garang, ada yang lebih garang lagi. Kalau cakap orang garang, polis garang ke semua garang, ada yang lebih garang lagi. Itulah Munkar dan Nakir yang menanya kita dalam kubur. Dia akan tanya siapa? Dia tanya pertama sekali apa? Man Rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Kenal tak kamu Tuhan kamu? Siapa yang jadikan kamu? Adakah kamu taat pada Tuhan kamu masa kamu di atas muka bumi? Kita kalau boleh jawab dengan mulut sekarang ni, jawab Tuhan, saya Tuhan. Tapi adakah mulut kita boleh jawab? Dan surah Yasin cakap apa? Ditutup mulut mereka, yang jawabnya mereka tangan mereka, dan saksikan oleh kaki mereka. Amalan mereka yang menjawab, kan? Kalau amalan kita banyak hahu-hahu dan sebagainya, itulah jawapannya, kan? Kita banyak main-main, itulah jawapannya. Kita boleh tak jawab Allah tu Rabbi, Tuhan tu sebagai Tuhan aku? Ayah, saya pun takut juga kan. Boleh ke saya jawab Tuhan tu sebagai Tuhan? Adakah saya mengiktikad Tuhan sebagai Tuhan aku, kan? Sebagai Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Dan adakah aku tengah duduk dalam keadaan senyap, takut pada Allah Ta'ala? Adakah aku duduk di kalangan khalayak ramai, takut pada Allah Ta'ala? Benda tu akan dinilai semana-mana kita hidup, sampailah mana kita mati. Berapa jam kita ada ingat pada Allah Ta'ala? Kalau banyak kita ingat pada Allah Ta'ala, lebih pada 50% kita ingat pada Allah Ta'ala, insya-Allah kita boleh jawab Allah. Tetapi dalam hidup kita 40 tahun, 60 tahun, 60 tahun, kira dengan jam, kira dengan saat, bahagikan dengan 2, dan tengok separuh pada hidup kita tak ingat pada Allah. Adakah kita boleh jawab Allah? Kita boleh jawab benda yang kita sayang lebih pada hidup kita yang kita fikir. Kalau kita suka kartun, kartunlah jawapan kita, kan? Kalau kita suka cerita tadi, Syahrukh lah jawapan kita. Idola kita, itulah akan jadi jawapan kita. Kita tanya hati kita, siapa idola kita? Allah ke lain? Itulah sebagai pertanyaan. Kita boleh tanya hati kita, siapa yang aku paling sayang agak-agak? Tengok muka isteri, tak boleh cakap apa, kan? Tetapi memanglah kita kena sayang isteri sebagai amanah, tetapi sebenarnya kita kena cinta akan Allah Ta'ala. Kerana siapa yang bagi kita isteri? Allah. Siapa yang bagi kita nikmat? Allah. Siapa yang bagi kita pernafasan? Allah. Siapa yang bagi kita minum? Allah. Siapa yang bagi kita kesihatan? Allah. Sebab itulah kita kena cinta dia melebihi daripada benda-benda yang lain. Itulah kataan La ilaha illallah, tiada Tuhan yang aku cinta melainkan Allah. Lepas tu, apa jawapan yang nombor 2? Itu dah soalan yang berat dah, kan? Hidupan kita macam mana kita ni? Ada tak kita boleh jawab Allah dengan penuh yakin, dengan penuh semangat? Aku betul-betul mentuhankan Allah Ta'ala, aku betul-betul ikut apa yang Allah Ta'ala kata, kan? Kita bawa Al-Quran dan hadis, saya cakap, zaman sekarang tak sesuai dah Quran dan hadis, kan? Lepas tu kita cakap pula dengan kawan-kawan kita yang belajar master bahagian syariah dan sebagainya, cakap kita tak boleh nak biar macam ni, kita kena patah balik Quran dan hadis. Ustaz cakap senang, kita bukan zaman Nabi nak buat macam ni. Dia boleh cakap macam tu. Lepas tu saya pun tengok muka dia, cakap, boleh juga kamu cakap macam ni. Saya keluarkan ayat-ayat Quran, saya keluarkan hadis. Cakap rupa-rupanya dalam Quran jelas, rupa-rupanya dia mengaji kat Mesir lama, tak baca Al-Quran, tak baca maksud Al-Quran. Kita pun pelik, kenapa dia boleh cakap macam tu? Kerana rupa-rupanya tak ada orang sedarkan je ada benar dalam Al-Quran. Usaha benar, wajib benar yang kita kena ditahu dalam Al-Quran tu ada benar yang suruh kita buat. Bukan cerita Al-Quran cerita matahari je, cerita bulan je, cerita bumi je, suruh semayang je. Tak, ada banyak lagi cerita yang diceritakan dalam Al-Quran. Lepas tu kita, kalau kita cakap zaman sekarang kita perlu belajar ilmu tu, ilmu sarah, mantik, baik, istisqa, itu memang kita wajib bagi orang yang mengajar. Dia kena tahu semua tu supaya jangan menyesatkan orang. Tetapi Nabi SAW mengajar sahabat. Ada tak? Korang nak mengaji dengan saya, korang kena mengaji dulu nahwu, kena mengaji dulu sarah, kena mengaji dulu istisqa, mengaji. Tak ada. Sebab orang yang ada di Madinah, orang yang ada di Mekah memang jahiliah. Memang orang. Lepas tu tak ada istilah buku, tak ada istilah pen, tak ada. Nabi turunnya wahyu pada Nabi, Nabi terus cakap dengan sahabat, sahabat faham, ada yang tak faham tanya sahabat, sahabat tanya lagi Nabi, Nabi jawab, muzakarah dengan Nabi, 5 ayat di muzakarahkan selama seminggu. Siapa yang faham terus amal,
Siapa yang dah faham, dah amal mana, sampai pada orang lain. Sampailah Nabi kata, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayah. Satu ayah apa? Ramai orang kata satu ayah tu nasihat. Tak, ayat tu ayat Al-Quran. Ayat apa? Ayat Al-Quran yang ada 6,236 ayat. Kalau kita bincangkan 5 ayat, 6 ayat, insya-Allah 21 tahun akan selesai. Tetapi kalau dikombainkan semua ilmu, insya-Allah 7 tahun akan selesai. Itu zaman-zaman Sultan Fatih, mereka dah aturkan benda tu. Bila dah datang serangan-serangan daripada British, serangan-serangan daripada Perancis, serangan-serangan daripada Jerman, serangan-serangan daripada Rusia. Lepas tu serangan-serangan daripada Khalukhan dan sebagainya. Diserang orang-orang Islam. Masa mereka serang-serang, sebelum mereka serang negara Islam, mereka apa mereka buat? Orang British, orang Jerman, orang Perancis, mereka dah hantar 2-3 orang pada guru-guru yang hebat. Salah seorang ni Imam Suyuti, Imam Nawawi, siapa lagi? Ibn Hajar, Haytami. Semua mereka ni ada anak murid mereka orang kafir. 2-3 orang yang orang kafir mengaji dengannya. Selama berapa tahun? Ada mengaji selama 7 tahun, ada mengaji selama 10 tahun. Apabila mereka balik pada negara mereka, mereka tulis satu surat kat Ibn Hajar dengan dengan Imam Suyuti dan Imam Nawawi. Mereka kata surat cakap, masih banyaklah kerana atas ilmu yang kamu ajarkan pada kami selama 10 tahun ke 7 tahun, sungguhnya kami ni orang kafir. Bila Imam Nawawi tengok macam tu, Imam Nawawi pelik. Kenapa cakap macam ni? Selepas wafatnya Imam Nawawi, kita tengok dalam sejarah, rupa-rupanya dan mereka dah mengaji dengan ilmu ulama tauhid. Mereka dah mengaji 10 tahun dengan ilmu tauhid. Berapa orang dah mengaji? Orang Jerman mengaji, orang Perancis mengaji, orang British mengaji. Dah berapa orang? 5 tahun. Dengan orang fiqah mengaji, dengan orang tasawuf mengaji, dengan ilmu hadis mengaji, dengan ilmu tafsir mengaji. Mereka ambil daripada negara mereka, diorang kaji balik. Diorang kaji. Diorang combine apa yang mereka tak ada, mereka adakan. Memang ada kelebihan untuk mereka, mereka adakan. Apabila mereka dah tahu undang-undang macam mana nak buat untuk baikkan mereka, nak mudahkan, melewengkan kefahaman kita daripada betul dan salah. Dan lepas tu di Yaman, ramai imam-imam yang khutbah pada tahun 60-an, dia tu orang kafir. Khutbah dia orang ramai, jadi imam di kalangan orang ramai. Tahun 60-an, selama 3 tahun ada, 7 tahun pun ada. Itu ada dalam sejarah. Lepas kita mengaji kat Yaman, diorang letak dalam sejarah. Lepas kita baca sejarah tu, rupa-rupanya mereka ni sudah ditipu oleh guru-guru yang hadapan mereka tu, asalkan orang yang kafir. Lepas tu di mana? Di Mesir sekarang ni. Di Mesir, di Azhar. Siapa nak jadi mufti besar Azhar, kena dulu mesyuarat dengan Pop. Mesyuarat dengan Pop kasih dia jadi mufti. Jadi mufti itu besar situ baru jadi. Sampai sekarang ni. Lepas tu kalau nak percaya, cek sendiri dalam internet dan YouTube, banyak benda tu. Kenapa orang Islam sekarang ni jadi macam ni? Kerana kami tak nak ambil pada Quran dan hadis sebiji. Kita tak nak patah balik. Kita serah pada orang. Ini serah. Kita tak nak kembali, fikir balik. Kita nak semua mudah. Itu yang menyebabkan kita kalah. Kita jadi tertinggal. Kita agama kita tergadai sedikit demi sedikit. Jelas sekarang ni Syria, Mesir, Iraq dah tergadai. Sekarang ni tinggallah negara-negara yang lain. Kalau tak nak tergadai negara masing-masing, kembalilah cepat-cepat pada Quran dan hadis. Kumpul balik ulama-ulama yang muktabar, ulama-ulama yang ada ilmu masing-masing. Kumpulkan balik mereka kan. Tapi cara yang kumpul pada zaman sekarang ni bukan ikut cara yang dikehendaki oleh agama. Dia kumpul nak nama. Itu bukan cara je. Kita kumpul nakkan supaya ada ke jalan kerja, supaya ada orang faham agama. Supaya kenapa? Kerana kalau kita tanya umur yang 80 tahun, kita tanya umur yang 70 tahun, kita tanya dalam masalah-masalah yang wajib, kadang-kadang tak lepas. Bila kita tanya, mengaji tak benda ni? Cakap tak ada. Lepas tu, bila kita selidik pula dalam kafah, undang ilmu-ilmu dalam kafah, ilmu-ilmu dalam sekolah menengah, ilmu-ilmu yang ada pada kolej dan universiti, banyakkan ilmu ni tak teratur. Bila tak teratur, dia pecah-pecah pula ilmu tu.
Bila pecah-pecahkan ilmu tu lagilah susah. Azakan Nabi SAW, Islam tu satu kan. Ada pula usuluddin, bahagian-bahagian usuluddin. Ada pula usul dakwah, bahagian-bahagian dakwah. Ada pula usul-usul tasawuf, bahagian-bahagian tasawuf. Azakan semua tu tak perlu niat dipecah-pecahkan, dijalan dengan serentak. Kerana Nabi SAW bila turun ayat Quran kan, berkait dengan tauhid, berkait dengan fiqh, berkait dengan tasawuf, serentak dijalan. Tetapi bila kita pecah-pecahkan, ibarat pecah-pecahkan. Ibarat satu kereta tu kita bincang tentang tayar lah kita bincang kan. Steering kita tak ada bincang. Itu bukan hal kami kan. Steering orang tu orang lain. Enjin lah. Bincang bahagian enjin bukan bahagian kita. Orang bahagian enjin pakai kita enjin je bahagian enjin. Sekarang ni kita perlukan satu. Bila satu, buang benda-benda yang tak perlu tu buang, ambil yang perlu. Sebabkan banyak kan kalau kita kumpulkan segala kitab-kitab yang pada ulama-ulama dulu, saya rasa satu kampung ni tak cukup kot. Gombak tak cukup kitab-kitab Imam Nawawi, Imam Sayuti, semua kitab-kitab ulama-ulama ke kumpulkan semua. Tak boleh nak ngaji sampai bila kita nak ngaji kan. Mungkin hidup mati, mati hidup balik, balik hidup mati balik pun tak dapat nak ngaji lagi benda tu. Itulah jalanan kehidupan kita kan. Benda tu sebab apa saya keluarkan benda tu, supaya akal tu biar buka. Kesian orang yang nak mengajar agama. Saya pada sekolah agama menengah Batu Sembilan kan. Saya keluar dari sekolah agama tu, saya masuk pondok. Kan pelik kan. Kenapa kamu keluar pondok? Ramai yang macam. Lepas tu orang kata dengan saya, pondok ni tempat orang jahat jadi orang baik. Kenapa saya pindah? Kerana saya dah 8-9 tahun saya belajar ilmu nahu, tak faham-faham. Saya masuk pondok 6 bulan, saya dah faham ilmu nahu tu. Kan pelik. Kenapa ada beza? Kenapa ada perbezaan? Itu yang penting. Itu yang penting kita. Kenapa? Patut kita ambil. Lepas tu zaman sekarang ni pula ramai orang ada sifat ego. Ego tu patut dibuang. Ego tu kan, sifat ego yang Nabi cakap apa? Siapa yang ada ego walaupun satu zarah tak masuk syurga. Benar itulah kita buang. Tapi semayang hari-hari sembahyang. Kenapa kait ego dengan semayang? Kerana hari-hari kita sujud di atas muka bumi taat pada Allah dan hukum Allah Ta'ala, hati kita, diri kita tak nak taat pada Allah Ta'ala. Nabi SAW pun sujud, dia pun sujud. Dia yang turun padang, dia yang ambil kayu-kayu di pokok-pokok untuk masak, dia sendiri yang pergi kutuk rumah orang ajak pada Islam, dia sendiri yang pergi perang dengan sahabat-sahabat, dia sendiri yang kena batu dengan orang-orang kafir. Bila kena batu kena kepung, tetap dakwah pada mereka untuk ajak kepada Islam. Itulah sifatnya Nabi SAW. Tiba-tiba datangnya orang-orang yang kemudian kata itu Nabi kita lain. Mana boleh macam tu kan? Mana boleh macam tu? Kalau kita nak masuk syurga, taklah cara Nabi, ikutlah cara Nabi. Lepas tu muncul pula kumpulan-kumpulan yang macam-macam pada akhir zaman ni kan. Kumpulan yang macam-macam. Lepas tu macam-macam lah dalam tarikat. Ada yang mengaku diri sebagai Tuhan pun ada kan? Ada yang mengaku diri sebagai Rasul pun ada. Lepas tu yang pelik, ada pengikut pula tu kan. Itulah peliknya, ada pengikut kan? Itu yang agak pelik. Zaman sekarang ni banyak bidang bahagian-bahagian yang perlu disatukan kan? Macam contoh ulama-ulama pondok macam tu kenali punya ilmu, tok guru yang datang itu kena dimasukkan, kena digabungkan dengan guru-guru sekolah semua apa. Ilmu tu kena ambil. Kerana itulah sanadnya kita daripada Mekah. Ilmu kita banyakkan daripada Malaysia ni, daripada Mekah. Ilmu kita fiqah, kita tauhid, kita tasawuf, kita ilmu hadis, kita ilmu tafsir, kita daripada Mekah. Dan siapa yang bawa ni? Ulama-ulama yang ada gambar kat belakang itulah bawanya. Ilmu mereka yang bawa. Itulah, kalau kita tak ikut jalan mereka, kita payah nak faham agama. Kerana sanad ni ada pada mereka. Lepas tu ilmu yang nombor pula yang dah lama hidup, itulah ilmu tariqah, ilmu tazkiyah, pembersihan hati. Tapi zaman sekarang ni yang saya jumpa guru-guru tarikat, memang dia suka menyesatkan orang. Kenapa dia suka menyesatkan orang? Kadang-kadang dia cakap sembahyang ni tak wajib. Itu yang pening kepala. Sembahyang tak wajib. Asalkan itulah Nabi SAW 23 tahun tak pernah tinggal sembahyang. Bila dipentah sembahyang Nabi, tak pernah tinggal. Tiba-tiba dia cakap sembahyang tak wajib. Itu satu hal lah kan. Lepas nombor 2 cakap kita tak perlu nak sembahyang berjamaah. Yang ringan sikit dia cakap sembahyang tu wajib. Dia cakap apa? Kita tak perlu nak sembahyang jemaah. Sebab apa? Imam tu tak bersih hati. Dia kait ke situ pula. Imam tak bersih hati, dia kait ke situ pula. Sebenarnya imam bersih tak bersih ke? Kalau kamu bersih, kamu jadi imam. Habis cerita. Interview, suara sudah,
bacaan sedap, jadilah imam, tolong orang ramai lain. Habis cerita. Jangan cakap imam tak bersih hati, tak bersih hati. Sebab Nabi pernah kata, nahnu hakamna bizzawahir, kami berhukum cara yang zahir, wallahu yatawalla bis-sarair, yang Allah Ta'ala saja menghukum cara yang batin. Bersih tak bersih bukan urusan kita, urusan Allah Ta'ala. Kita depan, kalau imam tu sembahyang kat depan, tiba-tiba kita tak tegur je, kita tengok elok-elok bulat belakang koyak kan, nampak je punya spender kan, kita kenalah tegur. Itu pun kena tegur. Tapi benda yang mengakibatkan dalam diri imam tu, jangan cerita. Sebab sahabat-sahabat sendiri kan, masa perang pancung, orang tu cakap bila jatuh pedang ya, dalam perang jatuh pedang. Bila jatuh pedang musuh je, orang Islam tu nak pancung, dia cakap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia pun pancung. Dah pancung macam tu, sahabat-sahabat bagi tahu kat Nabi, ada orang mengucap je pancung ya Rasulullah. Panggil sahabat tu. Dia panggil sahabat tu, kenapa kamu pancung? Saya takut dia lari daripada aku kerana mengucap. Sebab itulah aku pancung. Lepas tu Rasulullah kata, adakah kamu belah dada je nak tahu dia ikhlas tak ikhlas, mengucap tak mengucap? Lepas tu Rasulullah marah dan sahabat tu mati dalam keadaan yang mengerikan. Itu zaman sahabat tu. Itu sahabat. Apa lagi lah zaman kita. Jangan masuk campur benda yang kita tak nampak. Benda yang jelas, benda itulah kita berurusan. Benda yang tak jelas, jangan berurusan. Kita cakap orang ni riak. Mana kamu tahu dia riak? Orang ni suka mengumpat. Betul lah, memang yang nampak orang tu mengumpat. Tu jelas. Kalau mengumpat, jelas. Kalau menuduh orang, jelas. Tetapi kalau orang tu tak ikhlas, bagi RM10, ni tak ikhlas bagi ni, sepatutnya bagi 100. Kita besar mana kita tahu hati ikhlas tak ikhlas? Mungkin je bayar kita tu orang bagi, kita tak tahu. Benda itulah yang nak jelaskan. Supaya orang selalu menghukum benda yang tak nampak. Hukumlah pada benda yang nampak. Lepas tu masalah-masalah perniagaan, tawakal tak tinggi je. Ada setengah masjid, dia nak buat masjid, kontraktor cakap berapa. Benda ni semua apa, RM60,000. Kita buat dengan sendiri harga RM10,000 lah. Tak ikhlas ke nak bagi tu masjid? Habis tu macam mana nak bagi makan minum anak isteri je? Macam mana nak bagi makan minum kat jebel pekerja je? Kan? Kalau kita bagi modal saja untuk je buat, habis tu nak pergi ikhlas pula. Mana boleh? Sampai Nabi keluarkan hadis, bagilah duit sebelum keluarnya peluh orang yang tukang kamu suruh buat kerja. Dah ada hadis. Sebabkan kita jauh pada hadis, kita jauh pada Al-Quran, kita tak perasan. Kita main hukum ikut sukudan kita. Ikut sukudan kita hukum. Asalkan banyak sangat, banyak benda yang kita tak perasan. Hukum soalan yang nombor 2 pula. Dah kan? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Okey, kita nak sambung balik yang tentang apa persoalan dalam kubur nanti. InsyaAllah kita sambung. Sekarang ni kita nak baca sikit ayat Al-Quran untuk jadikan sebagai amalan. Kerana Nabi kata, adun alaihi bin nawajis lan tadilla alaihi abada. Gigitkanlah kamu dengan gigi geram kamu, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Al-Quran dan sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah kita akan sambung pada akan datang insya-Allah, yang cerita tentang pertanyaan dalam kubur. Kan sebab ke? Sebab pertanyaan dalam kubur menyanyikan cerita tentang tauhid dan i'tiqad dan apa yang kita buat. Tiga benda ni yang menyebabkan kita boleh jawab ataupun tak boleh jawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالزَّنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. Surah Al-Anbiya 87 dan 88. Ayat ni bila diturunkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, wahai sahabat-sahabatku, amalkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiba-tiba sahabat cakap, ya Rasulullah, ini bukan Nabi Yunus saja, khas untuk Nabi Yunus ke? Kami tak boleh amal. Rasulullah kata, lihatlah pada ayat tu kata apa? Ayat 88, wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitulah juga kita akan menangkan bagi orang yang beriman. Kat sini takkan orang tak beriman kan? Semuanya beriman insya-Allah kan? Lepas tu apa yang maksud dalam Al-Quran ni? وَالزَّنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. Dan dia sangka akan Zannun. Siapa Zannun tu? Nabi Allah Yunus.
Izzahaba mughadiba, dia pergi daripada kampung dalam keadaan marah. Sebab apa dia marah? Sebab orang kampung tak nak dengar cakap dia lari daripada kampung ni, tak nak dengar cakap dia, lari. Maka dia naik daripada kapal kan. Lepas tu Allah Ta'ala kata wazanna allan naqdiru alaih, dia sangka yang Allah Ta'ala tak buat putusan pada dia. Dia keluar tanpa izin Allah Ta'ala. Ingat, dia keluar tanpa izin Allah Ta'ala sebabkan orang kampung ni Allah Ta'ala tak azabkan kampungnya, tetapi azab pada siapa? Nabi Allah Yunus. Kerana belum perintah pada Allah Ta'ala suruh keluar, dia pun keluar. Itu Nabi kena ujian pada Allah Ta'ala, kena denda dengan Allah Ta'ala. Apa lagi lah kalau kita buat dosa kan. Apalah lagi kalau kita buat dosa kan. Lepas tu apa dia kata? Fanada fiz zulumat, maka dia minta, suruh siapa? Allah Ta'ala pada gelap. Gelap apa? Gelap malam, gelap dalam perut ikan, gelap dalam laut tu. Lepas tu gelap atas dosa je. Dan lepas tu ulama dalam kitab Musallian, dia kata punca kita sembahyang isyak daripada sejarahnya Nabi Allah Yunus, sebab 4 kegelapan kan. So, lebih keluar daripada perut ikan tu, maka dia sembahyang syukur 4 rakaat. Sembahyang taubat yang syukur 4 rakaat Nabi Allah Yunus. Itulah sejarah kita sembahyang isyak. Dia keluar pada waktu isyak. Apa yang disuruh pada Allah Ta'ala? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan melainkan kamu, maha suci kamu, sesungguhnya aku di kalangan orang yang zalim. Selama banyak-banyak dia baca, hari pertama dia baca, sampailah 40 hari dia baca dalam perut ikan tu, dan laparnya, dengan gelapnya, dengan lemasnya, dengan kena sempitnya, dan kena asid perut ikannya dan sebagainya. Allah Ta'ala kena kat atas muka bumi supaya dia dapat ganjaran pahala di akhirat nanti, supaya dibalaskan apa yang buat dosa dengan ganjaran di dunia, supaya tak dibalaskan di akhirat nanti. Dikenakan macam tu. Kalau kita nakkan masuk syurga, kenalah macam tu. Apa dosa-dosa kita yang dulu kena dibersihkan di muka bumi. Bukan pukul diri, tak. Banyakkanlah bersedekah, banyakkanlah berzikir, banyakkanlah sembahyang taubat kan. Lepas tu banyakkanlah zikir ni. Lepas tu maka Allah Ta'ala kata dalam Quran, Allah Ta'ala kata pada dia, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Kita terima akan taubat dia dan kita lepaskan dia daripada sengsara dia dalam perut ikan. Wa kazalika nunjil mu'minin. Begitulah juga kita menangkan, kita selamatkan orang yang beriman. Lepas Rasulullah kata, siapa-siapa yang satu hari baca 40 kali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, pada hari itu kalau dia sakit, dia baca benda tu 40 kali. Kalau dia sembuh, dia ampunkan kata dosa-dosa je. Lepas tu bila dia mati pada hari itu, dia mati ibarat mati orang mati syahid. Kita tengok gambar-gambar orang mati syahid, sengih je kan. Senang dia nak mati, sampai kita pun nak ikut cara jalan je mati kan. Caranya macam mana? Kita yang paling mudah bagi kita, banyakkanlah berzikir. Berzikir macam mana? Zikirlah dalam Quran tu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, 40 kali. Cara yang terbaik kita nak amalkan benda ni waktu pagi dan waktu petang. Macam mana kita nak baca? Bacalah wazannun izzahaba mughadiban fazanna allan naqdiru alayhi fanada fi zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sampailah 40 kali. Lepas tu jawab dengan fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kazalika nunjil mu'minin. Ramai ulama-ulama yang amal benda ni dalam keadaan susah dilapangkan. InsyaAllah kita amal surah Al-Anbiya ayat 87 dan 88. InsyaAllah kita akan jumpa, insyaAllah rezeki kita ada rezeki, kita jumpa lagi panjang umur, kita jumpa insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا عالم ما في الصدور yang mengetahui akan segala rahsia-rahsia kami ya Allah, walaupun satu tidak mengetahui oleh kamu ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah, yang telah kami lakukan dosa besar dosa kecil ya Arhamar Rahimin. Minta dilindungkanlah kami dan peliharakanlah kami, halanglah kami daripada melakukan dosa besar dosa kecil dalam keadaan baik bukan keadaan tidak diingini ya Arhamar Rahimin. Begitu juga yang siapa-siapa di atas muka bumi ya Allah, halanglah mereka daripada melakukan dosa besar dosa kecil ya Allah, halanglah mereka daripada melakukan dosa besar dosa kecil ya Allah, halanglah mereka daripada melakukan dosa besar dosa kecil ya Allah. Turunlah rahmat-Mu ya Allah, angkatkan segala bala-bala-Mu ya Allah, turunkanlah berkat-Mu ya Allah, angkatlah segala laknat-laknat-Mu ya Allah, turunkanlah pengubatan kamu ya Allah, angkatkanlah segala sakit-sakit ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.